Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan waktu, mari ikut Ustaz kita baca doa bulan Rajab. Silakan, semua letak nota ni di atas meja. Al-maklumlah doa ni setahun sekali kita baca tuan-tuan ya. Okey, ready ikut Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sehingga bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan mendatang, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan puan, dan jangan lupa juga nanti bila tiba bulan Ramadan, puan-puan bacalah doa di bawah pula. Macam mana doa ni? Kalau puan-puan tak reti nak baca, Ustaz doa ni panjanglah Ustaz, saya tak hafal. Maka tuan-tuan solat berjemaah di surau dan masjid, nanti Tok Imam akan baca doa ni selalu. Jadi kita sebagai jemaah buat apa? Aminkanlah doa Tok Imam. Tapi kan, dah berpuluh tahun kita dengar Tok Imam baca doa ni, tapi kita tak tahu pun apa makna doa yang Tok Imam baca. Okey, saya bacakan doa ni. Doa ni selalu saya baca kalau saya jadi imam, memang saya akan baca doa ini. Doanya berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz panjangkan sikitlah doa tadi itu. Itu kalau saya jadi imam. Jadi tuan-tuan kita kalau tak ingat, maka kita aminkan sahaja doa yang dibaca oleh Tok Imam. Namun begitu, tuan-tuan tahu tak apa makna doa yang saya baca tadi? Tengok makna di bawah tu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan keredaanmu serta syurgamu. Dan kami berlindung denganmu dari kemurkaan dan api neraka. Bagus tak bagus doa ni tuan-tuan? Bagus. Jadi inilah yang selama ni kita dengar Tok Imam baca. Tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan dapat baca sendiri lagi bagus. Sebab apa? Doa yang kita baca sendiri mungkin lebih afdal berbanding doa orang lain baca untuk kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan ya, tambah-tambah lagi kalau kita berdoa untuk arwah ibu ayah kita. Jadi tuan-tuan puan-puan dah ambil belum? Ni, borang iyak Ramadan, tolong ambillah paling tidak sekeping, 2 keping dan tolong edarkan kepada jiran tetangga. Tolong edarkan kepada anak cucu di rumah. Mungkin mereka tak tahu tentang program yang Ustaz buat. Mudah-mudahan dapatlah membantu sedikit sebanyak golongan asnaf ketika bulan Ramadan nanti. Dan puan-puan nak tahu tak ceritanya? Nanti untuk Ramadan tahun ni saya dah pakat dengan AJK, dengan staf-staf saya. Kami nak masak
bergotong royong memasak untuk golongan asnaf. Sebab apa? Nak jimatkan kos. Sebab kalau kita beli catering, kita order, mahal kosnya tuan-tuan. Jadi saya takut, saya risau nanti sumbangannya tak banyak ataupun sedikit sahaja. Jadi saya ambil kesempatan untuk gotong royong tahun ini dan mudah-mudahan doakanlah, mudah-mudahan Ustaz sihat, staf-staf saya, ya, AJK saya sihat, dapatlah kita bantu golongan asnaf. Dan tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan tak mampu nak bantu Ustaz memasak, tuan-tuan hulurkanlah sedikit sebanyak sumbangan, walaupun hanya RM1, bagilah derma kepada golongan asnaf, ya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan, mana tahu walaupun kita derma RM1, itu menjadi asbab kepada masuknya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala kita nanti di hari kiamat. Amin. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mari kita teruskan perjuangan kita untuk menamatkan satu lagi tajuk, bab yang ke-9 di bawah tajuk hukum izhar. Sebut? Semua ada nota ni tak? Jangan ustaz je ada, perempuan kena ada nota ni. Jadi nota ni namanya nota ringkas. Dan perempuan tak perlu rujuk yang lain-lain lagi, melainkan nota ini sahaja untuk kita nak mempelajari bab-bab tertentu. Okey, tuan-tuan, sebelum ini, dalam bab yang ke-8, tuan-tuan mengulang kaji dengan ustaz bab apa namanya, bab ke-8? Hukum idgham. Apa makna idgham, tuan? Masuk. Tapi kali ini namanya hukum izhar. Sebut? Okey, ustaz tulis something kat whiteboard supaya perempuan lebih jelas, lebih memahami. Berbanding kalau kita tengok nota. Kadang-kadang tengok nota ni ada risiko. Tengok nota mula-mula kepala tu tunduk ke bawah. Lepas tu ke bawah, bawah lagi. Terus terlelap. Allahu Akbar. Itu risikonya kita belajar. Tambah-tambah lagi belajar dalam keadaan yang selesa macam ni kan. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang rasa-rasa nak terlelap, nak tertidur dan sebagainya, tolonglah pergi ke tandas ataupun pergi ambil wuduk semulalah supaya kita dapat semangat semula untuk kita belajar insya-Allah. Jadi sekarang ini bab yang terakhir untuk ulang kaji adalah bab 9. Tajuknya adalah hukum izhar. Okey tuan-tuan, apa makna izhar? Izhar itu nyata atau terang atau jelas. Itulah makna izhar. Baik, sekarang ini tuan-tuan ulang kaji tajwid tahap berapa? Sekarang ni tajwid tahap berapa? 2 je ya. Sebelum ni tajwid tahap 1 kan? Okey, tuan-tuan juga pernah belajar izhar dengan ustaz. Siapa boleh sebutkan apakah hukum izhar yang pernah kita belajar masa tajwid tahap 1? Sekejap ya. Tajwid tahap 1 ni saja je nak ingat balik. Dalam tajwid tahap 1 kita pernah belajar izhar halqi, pandai. Lagi 2 izhar syafawi, pandai. Lagi 3 izhar. Izhar tak ingat ustaz? Jawapannya izhar qamari. Kalau ustaz sebut alif lam qamariyah, ingat? Alif lam qamariyah tu dia ada nama lain. Terkadang disebut oleh ulama dengan izhar qamari. Sebut. Dah, inilah antara izhar yang pernah tuan-tuan belajar ulang kaji dengan ustaz satu ketika dulu. Sekali lagi disebut namanya izhar halqi, izhar syafawi, izhar qamari. Ingat ke tidak 3 hukum ni? Siapa yang tak ingat, kembali ke pangkal jalan. Pasal ustaz, rujuklah nota ustaz. Yang mana-mana ada nota yang dulu-dulu tu rujuk semula. InsyaAllah puan-puan boleh ingat. Ya? Okey, sekarang ni saya tak nak ulang lagi yang ni. Saya nak tumpukan kepada izhar mutlak yang kita kena fokuskan pada waktu ini. Jadi, hukum izhar ini membawa kepada satu nama izhar yang disebut sebagai izhar mutlak. Cuba sebut. Atau juga disebut izhar wajib. Sebut. Boleh belaka. Tuan-tuan, kalau ada ulama sebut izhar mutlak betul, izhar wajib pun betul juga. Dan dia adalah hukum yang sama. Ya. Kenapa sampai ada satu hukum ni sampai 2 nama? Itu adalah khilaf di kalangan ulama. Maksudnya berbeza pandangan di kalangan ulama. Dan setiap perbezaan pandangan ulama, Tok Guru saya pesan kita kena raikan pandangan tersebut. Jangan kita berbalah, ya. Okey tuan-tuan, sekali lagi sebut nama hukum ni izhar mutlak atau wajib. Dan apa makna izhar di sana? Nyata, terang, jelas. Sekali lagi. Terang atau jelas. Pandai. Manakala mutlak?
Mutlak tu lah. Mutlak lah. Dalam bahasa kita pun ada mutlak. Contohnya, kalau ustaz kata, pen ini mutlak milik saya. Maksudnya, hakikat sebenarnya adalah milik saya sebenarnya. Dan tidak ada milik orang lain. Jadi tuan-tuan, itulah makna mutlak lah. Mutlak maknanya sebenar-benarnya milik saya lah. Maksudnya begitu. Manakala wajib itu mesti. Mesti ya, mesti. Pandai. Tuan-tuan perempuan, okey. Yang tu tak payah kita uraikan lagi lah. Yang penting nanti dalam Quran macam mana nak cam hukum ni. Okey, kata ulama, tengok nota ustaz ni, pertemuan antara nun mati dengan waw atau ya dalam satu kalimah sahaja. Faham ke ayat ustaz tu? Mari ustaz tunjuk kat whiteboard. Cara mengenali. Okay. Macam mana nak kenal hukum ni kata ulama apabila apa tu? Nun mati bertemu dengan waw atau ya dalam satu kalimah sahaja. Okey, tuan-tuan kenal tak nun mati? Apa makna nun mati, Ji? Kata kenal? Apa dia nun mati? Nun yang bertanda mati dan matinya itu nampak pada tulisan. Sekali lagi saya ulang. Kata kenal nun mati, tuan-tuan kena kerti lah menjawab. Okey, tengok ni. Kalau orang tanya apa dia nun mati di sini, jawabnya nun yang bertanda mati dan matinya nampak pada tulisan. Dan biasanya tanda mati tu nampak di mana? Di atas ke bawah ke di tengah ke di tepi? Di atas lah, di atas huruf nun. Pandai. Jadi itu adalah makna nun mati. Manakala bertemu dengan salah satu dua huruf ni. Apakah huruf yang dipertemukannya? Waw atau ya. Jadi huruf izhar mutlak ni banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Sikit, dua huruf aja. Boleh ingat ke tidak? InsyaAllah. Apakah hurufnya? Waw atau ya. Dalam satu kalimah sahaja. Apa makna satu kalimah? Tak apalah, biar Ustaz khabar. Satu kalimah maknanya huruf nun mati bercantum tulisan dengan waw atau ya. Itulah maknanya tuan. Sekali lagi diulang. Apa makna satu kalimah? Sebut huruf nun mati bercantum tulisan dengan waw atau ya. Faham makna bercantum? Maksudnya dia bergabung lah. Dia tak akan berpisah. Ustaz, kalau berpisah macam mana Ustaz? Maka dia bukan hukum izhar mutlak. Kalau berpisah bukan. Dia lebih kepada idgham ma'al ghunnah. Kalau berpisah ya. Tapi sekarang ni dia nak bercantum ke berpisah? Bercantum. Nampak ni Ustaz tulis. Bercantum tulisan dengan waw atau ya. Jadi susah ke senang nak kenal hukum ni? Senanglah kalau ikut apa yang Ustaz tunjuk tadilah. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan, seterusnya kaedah bacaan, cuba sebut, jelaskan bunyi nun mati dan dibaca tanpa dengung. Baik, maknanya kaedah bacaan kata ulama adalah kita menjelaskan bunyi apa? Bunyi nun mati. Macam mana bunyi nun mati? Sebut nun mati. An, in, un. Laju benar bunyinya. An, in, un. Laju sangat tuan-tuan perempuan. Sedang-sedang. Tengok. Tenang sebutnya. An, in, un. Sebut. Rupa-rupanya nak sebut nun mati guna apa je? Ustaz tu apa? Ustaz keluar ke lidah ni. Hujung lidah tekan ke mana? Ialah atas tu ke mana? Gusi sebelah atas. Ya. Jadi puan-puan bunyi tak susah. Masa nak sebut nun, bibir nak tutup ke buka? Buka. Ataupun bibir tak payah usik. Sebab apa ulama kata nak sebut nun guna lidah aja. Hujung lidah. Betul. Sebut. An, in, un. Hujung lidah ni tekan kat gusi atas. Betul. Jadi tuan-tuan susah ke senang? Senang. Sat lagi bunyi itulah tuan-tuan kena baca pada hukum izhar mutlak. Sekali lagi sebut nun mati.
Pandai. Menunjukkan hujung lidah tuan-tuan sihat. Alhamdulillah. Siapa yang tak sihat, dia tak boleh bunyi tadi tu. Alhamdulillah. Jadi kata ulama, cara nak baca hukum ni, menjelaskan bunyi nun mati dan dibaca tanpa dengung. Apa makna tanpa dengung? Apa dia? Tidak ada bunyi? Tidak dengung maksudnya tiada bunyi sengau. Tiada bunyi sengau dan lupalah tu. Dan tiada kiraan. Tiada kiraan harakat. Ada tak Ustaz Kapur dulu ni macam ni? Ustaz kata kalau tak bunyi, kalau tidak dengung maksudnya tidak ada bunyi sengau dan tak ada kiraan lah. Sebab dulu saya pernah tengok ada pelajar pantang dengar bacaan Quran. Semuanya tunjuk jari, tuan-tuan. Jadi kalau yang tak dengung jangan tunjuk jari. Jari tu relax aja, tak payah buat apa-apa. Melainkan kalau kita melibatkan dengung baru tunjuk jari 2 harakat. Ataupun melibatkan hukum mat baru tunjuk jari. Sama ada 2 ke, boleh 4, 5 atau 6 harakat. Iaitu hukum mat. Tapi sekarang ni kita nak bincangkan hukum bacaan yang tidak berdengung. Sekali lagi diulang. Apa makna tidak dengung? Tiada bunyi sengau dan tiada kiraan harakat. Dan tiada kiraan harakat. Sekali lagi diulang ya. Tidak dengung maksudnya tidak bunyi sengau dan tiada kiraan harakat pada bacaan kita. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, susah ke senang agaknya baca ni? Senanglah. Tadi kami boleh sebut an, in, un. Maka sekali lagi itulah bunyi yang perempuan kena baca dalam hukum ini. InsyaAllah. Baik. Terus kepada contoh. Baik. Contoh untuk hukum izhar mutlak. Sebenarnya tidak susah untuk cari dalam Quran sebab kebanyakan contoh itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Contoh yang sama tapi diulang-ulang. Dan tuan-tuan, kat sini saya bagi 2 contoh. Pertama saya letakkan huruf waw. Dekat sini huruf ya. Okey. Kalau huruf ya, biasanya kita jumpa kalimat ni tuan dalam Quran. Ni. Biasa tak jumpa kalimat ni. Cuba sebut ad-dunya. Masa bila? Kat mana ayat ad-dunya ni biasa kita dengar? Masa bila ayat kalimah ni kita dengar? Masa Tok Imam baca doa. Pernah selalu tak kita dengar doa Rabbana atina? Doa tu dah hafal lama dah kami ustaz. Tapi kami tak tahu ad-dunya tu hukumnya apa. Jadi hari ni tuan-tuan diingatkan, ini hukumnya izhar mutlak. Sebut. Izhar mutlak. Apa jumpa apa? Iya, kalau tuan-tuan rajin, gariskan kat sini. Nun mati jumpa ya. Bercantum ke berpisah? Maka itu adalah satu kalimah. Maka layak jadi hukum bacaannya izhar mutlak atau wajib. Dan cara bacaannya, nun mati tadi disebut dengan jelas. Macam mana sebut nun mati? An, in, un. Masukkan dalam ayat ni, ad-dunya. Tiba-tiba anak cucu baca gini, betul ke salah ni? Ad-dunya. Betul salah tuan ni? Betul ke salah? Salah. Tegur. Jangan puji pula. Baguslah awak baca. Jangan puji tuan-tuan. Kalau puji nanti jadi ikutan yang salah pada bacaannya tadi. Jadi tuan-tuan kena tegur. Adik ataupun abang salah baca tu. Kita kena baca begini. Ad-dunya. Sebut. Ad-dunya. Dan apa jumpa apa jadi izhar mutlak? Nun mati jumpa dengan ya. Dan kalau tuan-tuan tengok nota ustaz ni, ad-dunya ni ada pada surah mana? Surah Al-Baqarah ayat 85 ya. Tapi tahu tak? Yang kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu juga dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, itu juga dalam surah Al-Baqarah tapi ayat 201. Tuan-tuan pergi tengok surah Al-Baqarah ayat 201 ada ayat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuan-tuan tahu tak? Doa tu adalah doa Nabi kita, doa Rasulullah. Maka kita, kedah namanya doa Nabi, maka kita sebagai umat baginda kena rajinlah baca doa tersebut. Dan tuan-tuan, rupa-rupanya di sebalik doa yang kita baca ada hukum izhar mutlak. Khabar pada anak cucu di rumah. Tetapi kena ingat, kalimah ini tidak hanya pada satu surah ataupun satu
ayat ini saja, dia juga ada pada surah yang lain ataupun ayat-ayat yang lain. Maknanya, contoh yang sama, dia merata-rata dalam Quran. Tapi hakikatnya, walaupun dia merata-rata dalam Quran, hukum bacaannya sama, iaitu izhar mutlak. Susah ke senang baca tadi? Senang. Sekali lagi diulang. Betul. Maknanya kalau kita baca doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitulah bacaannya. Ya. Dan tuan-tuan perempuan, kita kalau makmum, kita aminkanlah doa yang dibaca oleh Tok Imam. Dan kalau kita kita baca sendiri di rumah, kita solat sendiri di rumah, maka itulah bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, ini nun mati jumpa ya. Kalau nun mati jumpa waw, apa pula contohnya? Tengok dalam tak Ustaz. Nun mati jumpa waw, contoh sebelah kiri tu ya. Contoh yang ketiga tu, iaitu qinwanun. Sebut? Okey, kalau Ustaz tulis balik, qinwanun, inilah ejaannya. Dan tuan-tuan nampak tak dekat sini ada nun mati juga. Dia bercantum dengan waw. Maka ini juga namanya izhar mutlak. Kalimah ni berada pada mana? Surah Al-An'am ayat 99. Surah Al-An'am ayat 99. Okey. Walaupun kalimahnya berbeza, tapi hukum tajwidnya sama, iaitu izhar mutlak. Maka tuan-tuan ikut Ustaz baca. Qinwanun. Kalau anak cucu baca Qinwanun, betul salah? Dia kata hukumnya idgham ma'al gunnah. Betul ke salah? Kenapa salah? Dengar molek-molek. Kalau idgham ma'al gunnah, nun mati dengan waw berpisah. Nun mati dengan ya berpisah. Satu. Yang keduanya, kalau idgham ma'al gunnah, nunnya tak nampak mati. Sekejap lagi Ustaz tunjuk contoh idgham ma'al gunnah, ya. Yang penting sekarang ni tuan-tuan baca dengan bacaan yang betul. Qinwanun. Nak dengung ke tidak? Jangan pula bunyi sengau pula kat situ. Qinwanun, jangan salah tuan-tuan ya. Tak boleh bunyi sengau. Dia izhar sahaja. Jadi bacaannya tak susah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan perempuan boleh buat praktikal sendiri di rumah. Okey, contoh yang lain pula. Untuk ya tadi, ada satu lagi contoh. Bunyanun. Sebut? Bunyanun. Ni, contoh yang ni. Bunyanun. Ni. Ini bukan surah Al-Baqarah. Ini surah mana ni? Surah As-Saff. As-Saff ayat 4. Okey. Tapi sama tak nun mati jumpa ya? Dan tuan-tuan nampak dia bercantum ke berpisah? Maksudnya? Bercantum tu maknanya apa? Satu kalimah. Ini satu kalimah ni tuan-tuan. Maka dengan penuh yakin baca gini. Bunyanun. Okey, lagi satu. Untuk nun mati jumpa waw, lagi satu contoh. Sinwanun. Okey, cuba ikut Ustaz. Sinwanun. Ni surah mana pula? Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 4. Surah Ar-Ra'du ataupun Ar-Ra'd ayat 4. Surah Ar-Ra'du ayat 4 ya. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kami jumpa nun mati jumpa dengan waw bercantum, maka ulama telah pun sebut nama hukumnya izhar mutlak. Maka inilah 4 contoh kalimah dalam Quran yang tuan-tuan akan nampak sentiasa berulang-ulang. Terutamanya kalimah ini tuan. Kalimah ini selalu kita jumpa berulang banyak dalam Quran, betul? Maka setkan hukumnya izhar mutlak. Maka sekali lagi kita baca 4 contoh ini. Contoh yang pertama, ad-dunya. Contoh yang kedua, bunyanun. Contoh yang ketiga, qinwanun. Contoh yang keempat, sinwanun. Apa nama hukum semua kalimah tadi? Izhar mutlak. Persoalannya, dalam Fatihah ada ke hukum ni? Ada ke tak ada? Ke tuan-tuan nak cari ke dalam surah Fatihah? Tak payahlah cari tuan-tuan, buang masa aja. Jawabnya tak ada. Tak ada dalam Fatihah tuan-tuan. Ya, ya aja. Mana? Tajuk ni?
Izah mutlak atau wajib. Ada Ustaz tulis yang besar ni Ustaz tulis ya. Jadi tuan-tuan tak apa. Kadang-kadang kita duduk jauh sikit tu tak apa-apa nampak. Jadi tuan-tuan puan, susah ke senang cara bacaannya tadi? Senang. Cuma kita sebagai orang yang baca Quran, kena alert lah. Kena peka lah dengan hukum tersebut. Dan tuan-tuan jangan menyamakan hukum bacaannya dengan idgham ma'al ghunnah. Oh ya, rupa-rupanya ada satu hukum yang dekat-dekat sama macam izhar mutlak tuan. Berhati-hati. Iaitu kita sebut idgham ma'al ghunnah. Okey, sekejap ya, saya tulis kat sini perhatian. Sekiranya jumpa contoh begini, contohnya may yaqulu contohnya. Ataupun mewaqa. Ni. Tuan-tuan, cuba kita baca contoh ni. May yaqulu, sebut. Bagi tahu ustaz apa jumpa apa? Non mati jumpa dengan ya. Masalahnya bercantum ke berpisah? Berpisah. Satu lagi masalahnya nun tu nampak mati ke tidak? Tak nampak. Maka mari kita gariskan. Dan mari kita bubuh sempadan pada dia. Sebab nak menunjukkan dia berpisah. Jadi bila dia berpisah macam tu, bila nun tak nampak mati, maka automatik boleh ke kita kata izhar mutlak? Tak bolehlah ustaz. Ni namanya hukum apa? Idgham ma'al ghunnah. Sebut. Idgham ma'al ghunnah. Inilah hukum yang pertama sekali ustaz ajar dulu masa tajwid tahap 1 ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi tuan-tuan, walaupun ustaz dah ajar lama, dah lama kita tinggal, tapi hukum ni sentiasa banyak ada dalam Quran. Jadi bacaannya macam mana? Dengar ya. May yaqulu. Sebut. Sama tak macam bacaan di atas? Tak sama. Jadi yang ni kata ulama cara bacaannya J, masukkan nun mati ke dalam ya dan dibaca dengung 2 harakat. Dan bukti dengung tadi, ustaz ada bunyi sengau dan ustaz buat tunjuk jari 2 harakat. Betul? One more. May yaqulu. Sebut. Masya Allah. Nama hukum tadi apa? Begitu juga dengan yang sebelahnya. Tengok. Miwaqa. Miwaqa. Nun mati tadi baca ke tidak? Nun mati kat sini baca ke tidak Haji? Tak baca. Maknanya Haji tak boleh baca begini. Min waqa. Salah. Dia kena masukkan dalam waw. Maknanya nun mati tu tak dibaca pada bacaan kita. Dengar lagi sekali. Min waqa. Sebut. Maka digariskan nun mati jumpa dengan waw dan diletakkan sempadan di situ nak menunjukkan nun mati dengan waw itu berpisah pada tulisan. Bila berpisah macam ni, maka automatik hukum bacaannya apa? Idgham ma'al ghunnah. Puan-puan, antara izhar mutlak dengan idgham ma'al ghunnah mana banyak dalam Quran? Jawabnya idgham ma'al ghunnah. Maka tuan-tuan jangan lupakan hukum ini. Siapa yang lupa kembali ke pakar jalan, masuk ustaz, puan-puan rujuklah balik nota ustaz yang lama-lama. Boleh? Ustaz rujuk nota pun tak habislah ustaz, saya tak ingat juga, tak boleh nak ingat. Maka masuklah balik kelas saya, tajwid tahap 1 ataupun mana-mana kelas ustaz-ustaz yang lain yang mengajar hukum ini. Boleh tuan-tuan perempuan? Tepuk dada tanya. Apa nak tanya selera? Tepuk dada tanya iman. Allahu Akbar. Asyik salah je jawapannya tu. Bila ustaz kata tepuk dada tanya iman, bukan tanya selera. Kalau tanya selera tu buat makan tu. Allahu Akbar. Jadi saat lagi kita kena tepuk dada tanya iman. Iman tu apa? Iman tu keyakinan kita kepada apa yang kita belajar dan yang paling mustahak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin sungguh-sungguh pada pertolongan Allah, insya-Allah tuan-tuan boleh ingat sampai bila-bila apa yang ustaz ajar. Jadi kesimpulannya hari ini betul kita beruntung kerana dapat mengulang kaji satu hukum namanya izhar mutlak. Simple je hukum ni.
Tapi tuan-tuan, kalau tak belajar berguru, mungkin tuan-tuan tak tahu nak baca dengan betul. Jadi kalau ada anak cucu baca, selain daripada apa yang Ustaz tunjuk ajar tadi, maka itu salah pada bacaan. Dan tuan-tuan, satu lagi saya nak pesan, pastikan ada perbezaan antara izhar mutlak dengan idgham ma'al ghunnah. Mari kita baca Quran, tapi sebelum tu ada soalan? Ada soalan nak tanya? Kalau tak tahu nak tanya apa Ustaz, saya sebenarnya ada soalan tapi tak tahu nak tanya macam mana. Nanti balik rumah, puan-puan WhatsApp Ustaz. WhatsApp saya, nanti saya jawab secara personal ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Silakan buka Quran kita jilid yang keempat. Kita masih berada pada surah Yunus. Ayat berapa? Ayat 67. Surah Yunus. Ya, muka surat 84. 67, huwallazi ja'ala lakumul laila. Kalau ada rezeki, tuan-tuan jumpalah hukum izhar mutlak. Tapi kalau tak jumpa-jumpa juga, bermakna tuan-tuan kena pula mengkaji hukum-hukum yang lain. Maknanya kalau tak jumpa izhar mutlak, mungkin kita jumpa idgham ma'al ghunnah. Sat lagi. Ya, jadi tuan-tuan, tolong tandakan ataupun ambil perhatian dengan hukum tajwid yang kita baca pada surah Yunus bermula ayat 67. Sudah? Semua sudah buka surah Yunus ayat 67 ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. Okey, bila sebut subha, tuan-tuan jangan tukar. Jangan subha. Kalau subha, itu sudah jadi hadhamir, hasimpul. Kat situ bukan hasimpul, itu ha pedas. Jadi bunyi ha pedas macam mana? Subhanahu huwal ghani. Iya, bunyinya tengah kerongkong kita. Sambung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza. أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا. Rezeki tuan-tuan. Bagus tadi kita bincangkan ad-dunya, nampak? Maka hukumnya apa?
Izhar mutlak. Apa jumpa apa jadi izhar mutlak di situ? Nun mati jumpa dengan ya, pandai. Jadi tuan-tuan nampak tak? Kalimah ad-dunya ni betul tak khabar tadi? Dia merata-rata dalam Quran. Tak termaktub, tak semestinya dalam Al-Baqarah aja. Sekali surah apa kita baca? Yunus. Ayat berapa tadi? Ayat 70 lah, ayat 69 dah habis dah bacanya, betul. Ini ayat 70. Jadi boleh tambah note dekat whiteboard. Surah Yunus ayat 70 pun ada juga ad-dunya, ya. Sambung. Thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhumul azab asyadid. Nuziquhumul azab asyadid. Berhenti. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه berhenti. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. Okey, dengar saya baca di hujung. Sengaja Ustaz berhenti kat situ. Manalah tahu perempuan tak cukup nafas, perempuan nak berhenti. Jadi cara berhenti begini. Fa'ala Allahi tawakkalt. Jangan lupa di hujung tu ada huruf ta. Bila wakaf ta itu jadi apa? Jadi mati. Sebut ta mati. It, ut, pandai. Jadi bunyi at, it, us tadi mesti ada dalam bacaan masuk ustaz. Dia mesti ada bunyi begitu. Dengar ya. Fa'ala Allahi tawakkalt. Dan oleh kerana kebanyakan huruf dalam Quran itu bersifat nipis, maka tadi juga hurufnya bersifat nipis. Ya, huruf ta, dan sebelum ta ada lam, sebelum lam ada kaf, ada waw, ada ta, semuanya nipis belaka. Okey, sambung. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Akum, berhenti. Wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah. Yakun amrukum alaikum ghummah. ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. Cuba sebut min ajru. Apa hukum yang kita kaitkan di situ? Di hujung tadi ada ra kan? Maka tuan-tuan ada dua pilihan. Nak baca ra tebal ke nipis? Tebal, apa buktinya? Nampak?
Tuan-tuan, ada tak ra di hujung kalimah? Ada. Ra itu diwakafkan kata ulama, sebelumnya kamu tengok huruf berbaris di atas. Ada tak? Huruf apa? Ambillah huruf hamzah atau alif. Itulah hamzah boleh, alif pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kebetulan huruf hamzah atau alif tu berbaris di atas kan? Maka dia jadi kayu pengukur kepada huruf ra tadi. Maka ra tu kata ulama kena baca tebal. Dengar Ustaz baca. Fama sa'altukum min ajr. Ajr. In ajriya illa ala Allah. Sambung sebelah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك fil fulk. Tak ada mat apa-apa, maka tuan-tuan jangan panjang kat situ. Dia tak ada huruf mat dan tak cukup syarat untuk jadi hukum mat. Sambung lagi. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم berhenti. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Tuan-tuan, bila ada hukum dengung, maka kiraan harakatnya adalah dua. Kat mana dengung? Nampak tak mim mati jumpa ba? Tu kena dengung tuan-tuan. Walaupun dia bukan dengung yang sempurna, dengung yang sempurna ni dia melibatkan mim sabdu, nun sabdu. Itu dengung sempurna. Tapi kalau hukum lain, contohnya mim mati jumpa ba. Apa nama hukum kat sini? Siapa ingat? Iqfa' syafawi. Maka dia dengung tak? Dengung tak? Dengung. Tapi dengungnya tidaklah begitu sempurna maksud ustaz sebab dia tidak melibatkan mim sabdu, nun sabdu. Tapi kena dengung. Tengok saya baca. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Sambung. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه
Wa malaih. Kadang-kadang ikut ustaz pun salah juga baca tuan-tuan ni. Okey, tak apa. Kenapa tuan-tuan kena baca pendek tadi? Sebab ya di situ adalah ya ziyadah. Ingat lagi tak? Ya ziyadah ni maksudnya ya yang bertanda bulat kecil. Dan kata ulama kalau jumpa kat mana-mana ayat Quran, kamu jangan ambil tahu tentang huruf tersebut. Maksudnya jangan bacalah. Jangan baca ketika bila? Ketika wasal maupun wakaf. Jadi tadi kalau kita berhenti wa malaih, bermakna ya tu tak dipakai dalam bacaan. Faham? Dan tuan-tuan, kalau wasal pun tak baca juga. Tak dibaca ya juga. Maksudnya kalau wasal wa malaihi. Ikut? Tu kalau sambung. Kalau berhenti wa malaih. Ustaz, masalahnya kenapa perlu diadakan ya ziyadah tadi Ustaz? Kenapa kena ada pada tulisan? Tapi pada bacaan tak payah baca. Kata ulama, dia nak merujuk kepada kata jamak. Kalau puan-puan tengok makna ayat ni tadi, ila fir'auna wa malaih. Wa malaih tu merujuk kepada pengikut Fir'aun. Tuan-puan yang kita belajar sejarah dulu, pengikut Fir'aun ni seorang ke ramai? Ramai, tidaklah seorang tuan-tuan. Kalau seorang senanglah. Nabi Musa AS nak melawannya. Ini ramai. Ahli-ahli sihirnya ramai. Jadi tuan-tuan perempuan, jadi itu sebab ulama letakkan tanda bulat kecil pada huruf ya. Nak merujuk kepada pengikut Fir'aun itu yang ramai. Faham? Jadi tuan-tuan itu namanya kata jamak. Dan perempuan, jangan fikir payah-payah. Kalau jumpa, maknanya huruf itu jangan dibaca pada bacaan. Okey, ulang balik. Ila fir'auna wa malaih. Tu kalau berhenti. Kalau sambung, ila fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا حق من عندنا قالوا. Stop. Bila stop di situ hanya dibenarkan berapa harakat? Dua aja pada qalu tadi ya. Walaupun kita nampak dekat situ ada tanda pemanjang. Tanda pemanjang ni hanya sah laku kalau dibaca dengan sambung. Cuba kita sambungkan ayatnya. Qalu inna hadha lasihrun mubin. Sambung lagi. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Jumpa lagi tak kalimah ad-dunya? Jumpa lagi tak? Tak jumpa. Maknanya betul tak Ustaz Khabar? Kalimah ni, izah mutlak ni, dia tak banyak tapi ada merata-rata pada Quran dan tuan-tuan kena rajin baca Quran baru jumpa lagi. Sambung. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Berhenti kat situ. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh.
في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Perhatikan kalimah di tengah-tengah itu. Okey, kalimah itu ditulis dengan begini. Ini macam ni. Okey. Tadi tuan-tuan baca, mulakan daripada wa qala fir'aunu tuni. Cuba ikut. Stop. Andai katalah, tengok dekat whiteboard. Kita nak baca kalimah ini aja. Macam mana cara bacaannya? Apa dia? Itu ni. Lagi? Ada cara bacaan lain? Pula. Tu ni. Lagi? Banyaknya mazhab. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Biar Ustaz ajar satu cara aja tuan-tuan. Jangan fikir payah-payah. Kata ulama, ini perbincangannya dalam kaedah membaca hamzah wasal. Satu hari nanti tuan-tuan akan ulang kaji dengan Ustaz balik. Okey, kata ulama, jika ingin memulakan bacaan pada hamzah wasal, maka tuan-tuan kena dibaca dengan mad badal. Apa makna badal? Tukaran atau penggantian. Jadi kat sini nampak tak hamzah ni? Hamzah mati. Sat lagi tuan-tuan pergi tukar kepada huruf ya di bawah. Maknanya sat lagi kalau kita nak mulakan bacaan pada hamzah wasal ni, hamzah mati ni tak usah baca. Kita buanglah. Kita ganti dengan huruf ya di bawah. Nampak tak ya huruf di bawah ni? Maka tuan-tuan, hamzah ni jangan dibaca. Dan huruf hamzah wasal pula kena baca baris bawah begini. Jadi bacaannya begini, muktamad. Jangan ada u lagi ataupun i bunyi hamzah, tak ada. Dia kena gini. Itu ni. Iya, mat apa yang kita baca i tadi? Mat badal tu Ustaz dah tunjuk dah nama matnya ya. Jadi tuan-tuan, itu kalau kita nak mula kat situ. Tapi hakikatnya tuan-tuan baca macam tadi ke? Tidak, Ustaz saya tak baca gitu, saya tak nak baca gitu. Saya nak baca wa qala fir'aunu tuni. Ulang. Jadi nanti kalau tuan-tuan bertadarus atau membaca Quran di rumah di mana saja kita baca, tuan-tuan pilih kaedah yang ni. Maksud Ustaz, kita pilih wasal, sambungkan bacaan. Itu lagi senang. Daripada tuan-tuan nak memikirkan sampai masa ini tuan-tuan tak ingat pula nak baca i ke u ke nak baca i. Tuan-tuan confuse pula kat situ kan. Jadi nanti bila baca Quran, pilih cara bacaan begini sahaja. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Maknanya bila kita sambungkan bacaan, huruf hamzah yang mati tadi, kita baca semula pada bacaan. Boleh faham? Kecuali kalau kita nak mulakan pada hamzah wasal, maka hamzah mati tak sah baca. Boleh faham puan-puan ya? Jadi puan-puan, mana kaedah yang mudah? Wasal sambung ke ataupun nak mula pada hamzah wasal? Kita sambung lagi senang. Kalau buat sambung bermakna hamzah yang mati itu diambil dalam bacaan ya. Okey, kita teruskan. Ajar Farah. Sambung ya. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى pandai. Berhenti kat situ dua harakat. Ghostan balik. Qala lahum Musa alqu ma antum
يلقون. Alhamdulillah. Teruskan ayat 81 sebelah. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ. Kenapa kita berhenti pada bihis sihr? Ialah kenapa berhenti kat situ? Sebab ada wakaf hasan. Nampak tak soalan ya? Ini di bawah tajuk tanda-tanda wakaf yang tuan-tuan akan ulang kaji akan datang. Ya? Ini namanya wakaf hasan. Kalau jumpa wakaf hasan nak buat apa? Baik terus atau baik juga berhenti. Kebetulan ayat ni panjang, maka tak cukup nafas Ustaz. Maka saya nak berhenti. Boleh ke? Boleh. Tapi kena ingat, ada hukum tak bacaan pada bihis sihr? Ada hukum tak? Ada ra lah. Ra apa puan? Ra nipis. Macam mana bunyi ra nipis? Dengar Ustaz baca. Maji'tu bihis sihr. Sihr. Kena senyum. Kena lebarkan bibir. Jangan masam muka. Kalau masam muka, bihis sihr. Seolah-olah dia tebal pula pada bacaan. Sedangkan ra itu nipis. Ustaz, saya dah hafal nombor kat sini Ustaz. Ni nombor 31 ni tebal Ustaz. Ya, itu kalau sambung. Masalahnya kita berhenti. Bila berhenti, ulama kata kerana baca nipis. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. Berhenti. إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ. خوف من فرعون وملئهم. Ceritanya sama macam tadi. Di mana pada kalimah ini ada ya ziyadah. Ya apa puan? Ya ziyadah. Maksudnya ya tambahan. Yang mana di atas ya tu ada tanda bulat kecil. Bermakna huruf ya tu nak dibaca ke tidak? Tak payah baca. Ketika wasal mahupun wakaf pada dia. Andai katalah kita sambung balik bacaan tadi. Wa malaihim an yaftinahum. Maknanya kalau wakaf pun sama bacaan, wasal pun sama juga bacaannya. Tidak berubah ya. Okey, sambung. Wa inna fir'auna la'alin fil ardh. Wa innahu laminal musrifin.
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Nampaknya tak jumpa-jumpa lagi kalimah ad-dunia kan? Maka tak adalah izhar mutlak pada bacaan kita, ya. Apatah lagi kalimah-kalimah yang lain pun tak dijumpai, maka tak adalah izhar mutlak. Teruskan. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما ulang sikit. أن تبوأ لقومكما Ghostan balik. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه tadi wa mala'i, yang ni wa mala'ah. Sama kaedah bacaan di mana dibaca dengan pendek, tidak ada mat apa-apa ketika wakaf. Tapi kalau kita ulang balik ayat tadi dan disambungkan bacaan, maka ada satu mat di hujung bacaan nanti. Cuba kita ulang. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah. Wa mala'ahu. Ini yang Ustaz kata ada hukum, ada mat di hujungnya, namanya mat silah qasira, atau juga nama lain tak ingat, mat silah sughra pun boleh juga tuan-tuan, ya. Jadi kalau ada setengah ustaz sebut mat silah sughra, mat silah qasira, samalah tu tuan-tuan, ya. Maka dibaca dua harakat. Ghostan balik. وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
Alhamdulillah. Jumpa lagi tak kalimah ad-dunya? Maka jawapannya sama macam sebelum ini. Apa hukumnya? Izhar mutlak. Apa buktinya? Nun mati jumpa dengan ya dalam satu kalimah. Tapi jangan lupa, selain daripada izhar mutlak, rupa-rupanya bila sebut ad-dunya, ada mat. Mat apa? Mat asli ji. Kat mana ji? Ya. Ya tu mat asli tu. Jadi tuan-tuan jangan duk ingat izhar mutlak aja. Mat hukum mat ada kat situ ya. Namanya mat asli. Sambung. Rabbana liyudhillu an sabilik. Berhenti. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Cuba betulkan sebutan Rabbana tamis. Rabbana tamis. Di situ ada qalqalah, betul? Qalqalah apa namanya ta tu? Sugera. Maka tuan-tuan bunyinya adalah sederhana. Jadi jangan tak bunyi langsung. Jangan Rabbana tamis salah. Dia kena Rabbana tamis. Okey, sekali lagi dengar. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Baik, setakat ini kita sudah menjumpai sebanyak 2 kali kalimah ad-dunya dan kedua-duanya itu disebut izhar mutlak. Sambung lagi. Qala qad ujibat da'watukuma. Sekali lagi dengar. Qala qad ujibat da'watukuma. Tumpukan perhatian pada kalimah ujibat da'watukuma. Hukum ini ada kena mengena dengan idgham. Siapa ingat? Ta mati jumpa dengan dal bersabdu. Idgham apa? Mutajanisan. Kan baru beberapa minggu sudah kita ulang kaji, betul? Jadi tuan-tuan, hukum ni banyak ke dalam Quran? Tak banyak, tapi ada. Sekali-sekala kita jumpa. Kebetulan rezeki kita jumpa pula satu idgham mutajanisan. Apa makna mutajanisan? 2 huruf yang sama makhraj tapi lain sifat. Ustaz kena selalu soal jawab macam ni baru kita ingat, tuan-tuan. Kalau tak soal jawab, jawabnya lupa saja, begitu saja, tuan-tuan ya. Jadi cara bacaannya sat lagi gini. Tuan-tuan pergi masukkan ta tu ke dalam dal. Jadi huruf ta tu nak baca ke tidak? Ta jangan baca. Cuba ulang. Qala qad ujibat da'watukuma. Da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Okey, tak seragam harakat. Sebab kiraan wala tattabi'an tadi tuan-tuan tak seragam. Mungkin ada yang kira cepat, mungkin ada kira yang lambat ya. Jadi sekarang ni Ustaz nak bagi tahu, tattabi'an tu kena baca 6 harakat. Tapi lepas 6 harakat nak buat apa?
Tuan-tuan kena dengung 2 harakat. Dekat mana? Dekat nun. Jadi 6 campur 2 berapa? Tengok saya kira. Wala tattabi'anni. Tadi kena 2 harakat. One more. Wala tattabi'anni. Yes. Ni tu pendek tuan-tuan ya. Jangan panjang. Ni jangan. Ni 2 harakat tak boleh. Ni pendek saja. Dengar sekali lagi saya ulang ya. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sebenarnya wala tattabi'an tadi hukumnya sama macam kita baca waladhdallin. Apa dia? Mad lazim kalimi musaqqal. Cuma bezanya kalau waladhdallin tu tak ada nun sabdu. Yang ni ada nun sabdu. Maka tuan-tuan kena tambahlah dengung 2 harakat pada nun sabdu tadi. Setakat ni okey untuk alhamdulillah. Kalau tuan-tuan jumpa lagi ayat lain mungkin ada contoh yang lain pula bagi mad lazim kalimi musaqqal. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Tebal tu. Israil al-bahr. Ra'nya tebal ya. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وعدوا حتى إذا أدركه الغرق أدركه الغرق. Tak ada hukum mat, tapi ada qalqalah. Tapi ada qalqalah kat mana? Pada perkataan gharaqa. Sebut itu qalqalah. Namanya qalqalah kubra. Sambung aja. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bih. Berhenti. Illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tuan-tuan, andai katalah satu hari nanti kita tak ingat apa nama hukum mak wajib ke majais, semua tak ingat belaka. Maka tuan-tuan tolong ingat tanda pemanjang. Tanda pemanjang ada berapa dalam ayat tadi? 2. Daripada mula tadi. Daripada hatta. Daripada hatta tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Gini tuan-tuan ya, pesan untuk guru saya dulu. Andai kata kalau kamu lupa nama hukum mat, kamu ingat harakat. Di mana setiap tanda pemanjang, biasanya bacaannya lebih 2 harakat je. Bila lebih pada 2 harakat berapa? 4 ke 5 harakat. 6 harakat sekali-sekali saja. Tapi kebanyakannya 4, 5. Jadi dalam ayat tadi, ke-5 tempat yang kita jumpa tanda pemanjang, harakatnya pilih 4 atau 5. Tuan-tuan nak pilih 4 ke 5?
Dah agak dah pilih yang sikit je. Tak apalah pilihlah 4 harakat. Tapi kalau buat 5 lagi okey untuk mad wajib mutasil. Cuma mad jaiz boleh buat 4 5 tapi mad wajib lebih kepada 5 harakat ya. Tak apa, sambung. Wa ana minal muslimin. Perhatikan kalimah wa ana. Itu bukan tanda bulat kecil. Ini tanda bulat bujur. Ya, yang mana tanda bulat bujur ini lagi tidak banyak dalam Quran. Dia hanya pada 6 kalimah tertentu sahaja. Antaranya disebut kalimah ana. Puan-puan pernah tak jumpa kalimah ana kan? Kalau tuan-tuan rajin baca surah Al-Kafirun, wala ana abidun ma abattum. Ingat tak surah tu? Dan puan-puan boleh bayangkan tak ada kalimah ana kat situ. Jadi kalau kata ulama, untuk tanda bulat bujur ni dia berbeza dengan tanda bulat kecil. Kalau bulat kecil tadi, ketika wasal atau wakaf, huruf mat tadi jangan dibaca. Tapi yang ni berbeza. Kalau tuan-tuan wasal, baca pendek, ikut. Wa ana minal muslimin. Kalau berhenti, wa ana. Nampak? Beza tak cara bacaan dengan yang tadi? Beza ya. Kalau yang tadi, yang tanda bulat kecil tadi, yang banyak dalam Quran tu, wasal ke, wakaf ke, huruf mat jangan baca. Tapi yang ni, kalau wasal jangan baca, kalau wakaf, kena baca dengan hukum mat asli. Nampak tak Ustaz berhenti tadi? Wa ana. Agak-agak tuan-tuan nak berhenti ke nak sambung? Sambunglah Ustaz, alang-alang ayat tu sikit aja, Ustaz pendek aja ayat tu, maka baca begini. Wa ana minal muslimin. Baik, teruskan ayat 91. Kali ini Ustaz nak dengar tuan-tuan dan puan-puan baca dulu. Ustaz nak semak betul tak betul bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ini hukum yang Ustaz baru ulang kaji di bawah hukum mat ya. Dan tuan-tuan ingat tak nama mat ini adalah mat farak. Mat farak atau juga disebut mat lazim kalimi muhaffaf. Cuba kita sebut sama-sama al-ana. 1 2 mula. Kalimah itu aja. 1 2 mula. Stop. Tuan-tuan, bini bacaannya. A tu berapa harakat? Masa tu nak buat apa? Buka gangalah mulut tu. Jangan tutup mulut. Kalau tutup mulut tak bunyilah. A tuan-tuan. Tengok mulut saya. A. Al-ana. Maknanya lepas kita nganga 6 harakat tadi, kita buat 6 harakat, tuan-tuan angkat ujung lidah ke atas. Kenapa kena angkat Ustaz? Sebab nak sebut huruf lam. Nak sebut huruf lam guna hujung lidah kan? Kena angkat ke atas. Jadi tengok ni. Al-ana. Ingat, jangan 2 kali ulang al kat situ. Tuan-tuan ya. Okey, cuba kita sambung bacaannya sampai habis. Tarik nafas panjang-panjang. Dengar. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Harap-harap cukup nafas. Sebab apa? Walaupun ayatnya tidak begitu panjang, tapi di al-ana situ pun sudah menjadi 6 harakat. Dan di tengah-tengah dibaca 2 harakat. 6 campur 2, 8 harakat dekat situ saja. Ya? Jadi tuan-tuan kena tarik nafas betul-betul sampailah cukup nafas bacaan kita kepada minal mufsidin. Sambung. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق tu dia, tergeliat lidah tak baca hujung tuan-tuan dia. Okey, tak apa. Sengaja Ustaz berhenti kat situ. Manalah tahu tuan-tuan tak cukup nafas, tuan-tuan pendek. Di rumah kat sini panjang lah lepas, pada rumah pendek pula nafas. Jadi tuan-tuan ikut mubawwa as-sidqa. Ada dua qalqalah. Yang pertama dal mati, namanya qalqalah sughra. Qalqalah apa poin? Kemudian diikuti huruf qaf yang dimatikan ketika wakaf, maka itu jadi qalqalah kubra. Jadi ada berapa qalqalah ji? Dua, sughra satu, kubra satu. Ikut ustaz. Mubawwa'a sidqa. Nak kena break ke tak payah? Tak payahlah break sebab tak ada sabdu padanya. Jadi tuan-tuan sekali lagi, mubawwa'a sidqa. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك Berhati-hati bunyi tadi tu, jangan sampai ilaik jadi melantun pula kat situ. Tuan-tuan jangan diamalkan tabiat melantun ya, sebab huruf kaf tadi bukan huruf qalqalah. Cuba ulang. Ilaik. Gitu aja, jangan sampai ilaik melantun pula kat ujung. Jadi berhati-hati ya. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Tandakan pada ayat 95 tadi, insya-Allah minggu depan sambunglah 96 ya. Surah apa tadi? Surah Yunus. Mudah-mudahan kita doa sama-sama ya. Apa yang kita baca tadi dianggap sebagai amal soleh buat bekalan kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan, jumpa lagi minggu depan, tapi minggu depan kita nak tukar tajuk, nak tukar topik, nak tukar tahap. Minggu depan Ustaz nak kita ulang kaji tajwid tahap yang ketiga pula. Dimulakan dengan apa? Tak ingat. Alif Lam Al-Jalalah. Jadi puan-puan ada tak nota macam ni? Berkenaan dengan Alif Lam Jalalah, tolong bawa minggu depan. Boleh? InsyaAllah. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Kita akhiri kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.